secara kita semalam seperti yang kita bincangkan, Bank of Canada mengekalkan kadar faedah, pada 0.25. Yang berubahnya adalah kenapa kita nampak kadar dolar melonjak semalam. Kita ada dua benda. Yang pertama adalah dia nak mula kurangkan pembelian bond. Kita dah bincangkan benda tu pada minggu lepas, kita dah sebut. Minggu ni pun kita ulang balik. Bank of Canada dijadual untuk mengurangkan pembelian bond. Saiz pembelian bond akan dikurangkan kepada 3 bilion kadar dolar mulai minggu depan. Ni adalah program yang dibuat secara mingguan. Jadi mingguan, pada minggu depan dia akan mula cuma satu minggu tu membeli sehingga 3 bilion dolar seminggu. 3 bilion dolar seminggu. Itu nombor satu. Yang kedua adalah kepada jangkaan oleh Bank of Canada bahawa ekonomi Kanada dijangka akan kembali kepada full potensi dia. Potensi full dia mulai minggu tahun depan. Sebelum ni dijangkakan pada tahun 2023 baru ekonomi tu pulih. COVID-19 berlaku, ekonomi jatuh, dan Bank of Canada menjangkakan sebelum ini 2023 baru pulih. Cerita dia, apa yang dia katakan malam tadi, awal sikit. Tahun depan dah okey dah. Tu maksud dia lah. Zatul, webinar Zul pukul berapa? Zaki. Okey. Zaki saya rasa pun kena refresh balik. Kena refresh balik anda punya ni. Sekejap, saya type dalam ni dulu refresh balik. Okey, jadi itu yang Bank of Canada, itu yang kita nampak kenapa Canada dollar, perbezaan daripada sudut polisi ni. Bank of Canada menjangkakan bahawa ekonomi itu dah pulih, dah mula on track dan semakin cepat daripada jangkaan sebelumnya, dan itu yang menyokong kepada Canada dollar untuk semasa. Kita juga tumpuan pada hari ini adalah kepada ECB. ECB dijangka sama je. Saya tak jangka dia buat apa-apa lain. Dijangka mengekalkan kadar faedah main referencing rate dia pada 0.400. Dijangka akan melihat kepada pemulihan ekonomi, but dia akan kata bahawa everything will be back, akan bergantung kepada how usaha menangani COVID-19 tu. Sebabnya kalau jumlah kes naik balik, itu boleh menyebabkan lockdown lebih lama berlaku. Itu yang kita ada untuk hari ini. Sekali lagi, kepada unemployment claim US, angka sebelum ni adalah lebih positif. Maksudnya jumlah mereka yang menganggur, yang hilang pekerjaan nampaknya berkurangan. Tapi untuk data malam ni, market menjangkakan yang lebih tinggi. Okey. Esok yang besar, PMI. Ni kalau anda nak tengok market meriah besok. Pada jam 3 waktu sesi kita tengok benda-benda ni. Esok. Okey, secara besarnya sentimen hari ini lebih positif. Kita ada untuk Topix dan juga untuk Nikkei pada sesi Asia. Selepas semalam lebih lemah, hari ini melonjak balik. Naik lebih 2% untuk Nikkei. Topix juga adalah lebih positif. DAX dijangka dibuka lebih tinggi, FTSE juga dijangka dibuka lebih tinggi untuk ni. Jadi futures menunjukkan bahawa pasaran adalah lebih positif dan dijangka akan berlanjutan sehingga sesi US pada malam nanti. Okey, jadi kita lihat dulu apa yang ada dekat chart. Okey, jadi nampaknya kita masih lagi extend. Ini masih dalam wave. Ini masih dalam satu. Sekejap Okey, ni dah batalkan dia punya dah video. Okey, ini adalah merupakan setakat ini wave 5 setakat ini. Setakat ini wave 5. Adakah saya interested nak trade dia? Tak. Kalau satu tu breakout sini, dan kita trade. Okey, kalau ini berlanjutan naik
Okey, setakat ni ini kawasan dia. Okey, jap ini adalah untuk US 500. Masih dalam struktur yang sama, belum ada reset. Okey, dan kita dijangka akan buat correction. Trade dia sekiranya hanya jika satu tu breakout atas, baru ada trend. Baru struktur ni ada trend. Kalau dia breakout sini, trade dia kalau dia buat benda ni 1, 2, 3, 4, mana tahu dia break ni 1, 2, 3 anda boleh cari long. Kalau dia break kalau dia tak break jangan. Okey, kalau dia kat sini 1 balik 2 tak ada apa-apa. Okey. S&P 500 saya tak interested pada waktu pada semasa pada semasa tak interested. So kalau dia break out then kita interested. Sekarang tak interested. Asalkan anda tak short dia. Selagi anda tak short dia, anda okey. US 30 pun sama. So anda tengok kalau dia break out atas ini, then anda cari peluang. 1, 2, 3. Lain daripada tu tak. Ini mungkin extend lagi. Kita tengoklah apa yang berlaku. Okey. Itu untuk US 30 Dow Jones. Kejap saya tengah tunggu package, jadi kena tengok kepada mesej. Okey, itu untuk ni US 100. Sayang position kita hampir nak cecah tapi tak sampai. Ini adalah apa yang kita tunggu sebelum ni. Cecah tapi tak sampai. Ini adalah apa yang kita tunggu sebelum ni, tapi dia tak cecah hampir. Saya kalau dia pergi macam ni saya tak tekan. Kan? Kita bincangkan benda ni kan, Ruslan, pada hari Isnin ke hari apa kan. Germany DAX kita kena stop loss, tapi ini yang kita tunggu next untuk ganti dia. Tapi ini terus pergi. Tak boleh buat apa. Ini dah sampai 50%. Anda trade dia sekiranya dia buat double. Ini buat double. 1, 2, 3 dia naik, tak break atas ni. 1, 2, 3 kita trade dia. Kalau dia buat double, sama juga dengan ni. Sama dengan US 30 Sekiranya dia buat double, turun daripada semasa. Kalau dia turun daripada semasa, kalau dia terus break ke bawah, dua tempat anda boleh cari peluang untuk entry. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan terus turun. Kalau dia buat macam ni, kita trade dia. Lain daripada tu anda tak trade dia. Sama ada anda trade dia kalau dia break out, pull back, ataupun dia buat double. Then anda trade dia. Okey? Lain daripada tu dalam ni jangan trade dia. Asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Faham Ustaz? Biarpun tak entry, kita tak loss dengan entry. Loss dengan Germany DAX 30 tu tak boleh buat apalah. Connector tak nampak. Okey? So ini adalah kita trade cuma dua keadaan. Sama ada ini berlaku. Kalau ini berlaku, dia akan buat correction yang besar. 4. Ini correcting yang besar, the whole thing. Kalau yang merah ni berlaku, ini adalah 4 ataupun even 4 yang merah. Tak kisah. Apa pun kalau dia buat double, kita enter. Kalau dia buat breakout, anda enter bila dia correcting yang lebih besar. Dua keadaan. Dan baru ada trend. Okey? Sama dengan US 100 dia. Kalau dia 1, 2, 3, 1, 2, 3 naik, lepas tu tak, dia turun bawah balik, kita enter. Tunggu dia breakout bawah ni lah. Tunggu breakout 4 dulu. Okey. Sama dengan DAX, sama. Everything sama. Ni kalau dia naik lagi, dan anda naik dan turun. Kalau dia naik dan turun, ini adalah A, B dan C. Nampak? Kalau dia naik dan turun balik, kita trade. Kalau dia terus break kat sini, anda tunggu dia betulkan the whole structure ini. Sebab kita ada
momentum sequence 4. Okay, kalau dia turun, kita trade with 4 ni. Itu pilihan dia. Don't worry, takut terlepas entry, tak ada benda tu. Tak ada. Okay, ini adalah untuk DEX. Topik melonjak, kita ada lonjakan dekat Nikkei lebih 2% pada sesi Asia tadi, ditutup lebih tinggi, tapi ini bukan tempat entry sebab satu ni bukan higher high. Trade dia kalau ini berlaku 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dia breakout kecil macam ni, anda nampak memang nampak 5. Breakout 1, 2, 3, anda trade dia. Ini syarat dia. Trade dia kalau ini berlaku. Oops. Trade dia cuma kalau ini berlaku. Ini breakout. Kita ambil Fibo. Breakout ni tak sampai 100%. Then anda trade pullback dia dekat sini. Stop loss 1618. TP adalah kepada ni. Faham? Buat itu je, ulang-ulang buat benda tu je. Tak ada trend, anda tak trade dia. Itu 80% punya winning rate tau. Okey, momentum sequence dia rendah sikit. Momentum sequence winning percentage dia rendah. Incomplete sequence percentage dia tinggi. Tapi momentum sequence kalau dia pergi dan fahamkan apa momentum sequence. Momentum sequence ni Rosan, apa beza dua tu? Momentum sequence macam ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini buat 1618 kan. 2 ni. Sini buat 1618 kan. Dan kita menjangkakan sini 3 kan. Dan anda trade with 4 Okey. Let me give you another alternative untuk ini. Dan kenapa momentum sequence dia boleh pergi lagi jauh dan kalau dia betul pergi dia jadi lebih reward dia lebih tinggi. Kalau market tu trending, wassalam memang. Ini 1, 2. Instead of ini 3, ini 1, 2. Faham tak? Ini pergi jauh. Instead of dia 3, dia boleh jadi 1, 2. Dia jadi snake yang market dah nampak dia macam ni. Ada masa kan? Itu jarang dapat. Tapi kalau dapat kita riding dia, wah. Anda tahu benda tu, sekiranya kita ada RSI yang buat higher high, dan belakang ni tadi, ingat, kalau kita jangka ini 3, 4, 5, dan 5 dia menghampiri 0.618, apa yang kena ada dekat kawasan ni? Ni selalu satu benda yang saya nak kongsikan kepada anda. Kita belum sentuh mendalam guys, untuk ni. Apa yang kena ada antara 3 dengan 5 ni? Apa yang kena ada kat situ? Divergence. Kan? Anda kena nampak RSI dia divergence. Apa jadi kalau anda tengok RSI dia break up. Anda tak ambil TP kat sini. Anda akan kira TP baru 1, 2. Faham? Anda akan kira TP baru, incomplete sequence, ke atas. Kalau anda dapati RSI dia membatalkan divergence belakang, anda akan ambil TP dia, anda ambil 1, 2 ke atas. Itu sebabnya bila buat momentum sequence dia akan banyak kena BE, kena stop loss. Dia pergi tak jauh kan. Yes. Kalau RSI dia buat higher high baru, anda satu saya letakkan momentum sequence. Momentum sequence sini kosong, tak ada TP.
Kalau dia extend dan kita dapati wave 3 dia 1618, dia do extend, kita akan ambil TP based on ini. 1, 2, 3 ke atas. Itu dia. Jadi kalau dia hit big, dia hit besar. Ini bukan tak berlaku, ini berlaku. 1, 2, 1, 2. Itu saya write tahun 2016, Palladium, Palladium itu yang kita nampak dalam Palladium. Palladium pun. Lepas ni kita tengok, remind saya lepas ni kita tengok Palladium. Kenapa kita nak tengok Palladium dan kenapa it is important kepada sekarang. Okey. Ini JP225. Jadi trade dia sekiranya itu tadi berlaku. Satu extension, complete wave, lepas tu breakout. Pada waktu ni tak ada. Waktu ni dia sideway market, tak ada apa-apa. Dia belum confirm. Ingat, dalam trading, dalam technical, bila kita katakan market to reverse, dia kena confirm. Katalah dia turun macam ni, macam Nikkei ni kan. Bila kita kata reversal berlaku, reversal adalah bila ini berlaku kan. Anda tengok dekat chart, orang kata benda ni. Dan anda trade dia macam ni kan. Pernah nampak tak benda macam ni? Dalam buku kan. Baru kita trade. Tapi berapa kali yang anda masuk kat sini, dia jatuh terus. Pergi tengok berapa Fibo dia. Kalau dia sini sampai 100, jangan masuk. Kalau dia belum sampai 100, then kita ada potensi untuk ada ruang dia untuk ni Faham? Sebab itu kita gunakan incomplete sequence. Jangan nak reversal sangat. Nampak macam ni terus reversal. Kira dulu dia habis ke tak. Okey, yang ni Jadi anda nak tengok dia buat seperti saya sebut tadi lah. 1, 2, structure dia 1, 3, 4, 5. Maksudnya yang kat sini itu maksud dia tau. Dalam inert wave itu maksud dia kena structure tu habis. Satu structure. Satu structure motif, satu structure korektif. Itu satu cycle price. Itu satu price cycle. Diikuti oleh satu lagi cycle baru yang break dan dia tak habis. Idea dia, ini disebabkan momentum, dia adalah sama dengan ini tapi dia panjang sikit. Itu idea dia. Faham? Ini sama dengan hijau tu satu macam ni. Itu idea dia. Lepas tu kita kata dia tak habis sebab dia tak sampai 100%. Kalau dia habis, itu mungkin korektif. A, B, C. Lepas tu jatuh. Meneruskan trend dari sebelah sini. Sebab tu kita akan cuba trade cuma bila berlaku incomplete sequence. Orang kata, ini bukan lawan trend ke? Macam ni. Kalau ini dekat yearly chart, anda sedang tengok breakout ini dalam daily chart, ini trend ke tak? Simple jawapan saya. Kalau anda kata dekat hourly tadi tengah turun, M15 ni trend ke tak? Simple. Trend adalah siri dan siri itu berlaku dekat sini. Tu dia. Okey. Balik kepada FTSE. FTSE ini masih lagi dalam wave 5, 1, 2, 3, 4, 5. So we are expecting 3 wave correction untuk berlaku. 3 wave correction berlaku. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. 1, 2, 3, trade. Itu dia. Selagi ini tak sampai 100%. Okey.
itulah UK 100. Kita ada untuk apa ni tak sama. Ini tak sama. Trade yang ini, FTSE anda boleh trade dia dengan ni. Kenapa? Sebab dia ada higher high. Ya. Ini daripada higher high. Ini daripada higher high. Okey. Untuk Japanese Nikkei tadi, ini pun saya tak berapa gemar. Sebabnya saya nak satu time frame atas dia ada trend. Kalau satu ni breakout atas, ini kita boleh trade. Maksudnya dekat sebelumnya dah ada trend. Ini tak. Tapi kalau anda intraday, anda boleh masuk. Untuk dipanggil sebagai hedging area, ni boleh masuk. Okey. Tapi kalau anda swing, anda tak masuk yang ni. Faham tak maksud saya? Kalau satu ni breakout atas ini bukan X ni, atas ini, dan kita dah ada trend, dia menurun dan dia meneruskan trend, dan kita ada trend dalam yang kecil. Jadi dia menguatkan untuk kita trade. Tapi beza dia, macam yang ini, ini higher high, nampak? Ini higher high. Samalah. Macam ini. Macam apa, FTSE ni, ini high high breakout. Okey. Jadi breakout 3 wave, anda tengok kira balik. Okey, ini reset. Nampak tak? Ini baru. Ini baru kan. Kenaikan ni ada berapa wave? Kalau dia dalam 5, 9, 13, ada jangkakan correction yang besar. Faham tak? Faham tak, Imun? Kat sini kita ada berapa? Ini apa ni? UK 100. Kita ambil chart kosong. Ni contoh dia lah. Ni contoh. Tak payah buat elevate. Tak payah. Ni, anda kira je lekuk dia. UK 100. Ni UK 100. UK 100. Okey. Kita ambil lah mana-mana sama ni. Okey. Ni cara dia lah. Cari yang kosong. Tak ada contoh-contoh. Okey, ni cara dia. Kalau anda nak tahu macam mana nak kira lekuk, nak kira high low, ini reset. Anda akan nampak dekat indikator dia, RSI dia reset. Anda pergilah time frame dia reset. Ini reset. Ini naik dan kita ada reset. Okey, dia ada reset. Ni adalah high, lepas tu dia reset. Okey, cerita dia, ini satu lekuk. Ini satu lekuk. Ini satu lekuk. Okey, lepas tu kita ada lekuk yang baru. Persoalannya, lekuk yang baru ni kita nak kira 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam mana kita nak kira dia? Cara nak kira dia untuk yang ini adalah ada kira macam ni. Ini 1, 2, kira je. 1, 2, 3, 4, 5. Ni yang dalam, ni yang dalam ni. Okey. Ini keseluruhannya adalah 1. Adalah 1 yang merah. Jadi kita ada 1, 2, 3. Tapi cerita dia, untuk yang dalam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pergerakan yang dekat sini, kalau dia buat high, pergerakan yang dekat sini akan membetulkan yang besar ni. Ini adalah 3, 4. 3 kat sini, sorry. 3 kat sini, 4. Dia akan membetulkan this whole move. Sebab kenaikan ni 5 wave. Faham? Kenaikan ini 5 wave. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia breakout ni, anda tak tunggu kalau dia breakout kalau macam ni 1, 2, 3, 4, 5.
dia turun 1, 2, 3. Jadi, sorry. Okay. 1, 2, 3, 4. Ni 3 ni. Tak dapat, dia kecil sangat. Ni 3. 4, 5. Kalau dia turun balik, anda tak trade 1, 2, 3 dia. Kalau dia buat high kat sini, maksudnya dekat FTSE ni, kalau dia break out macam ni, dia break out, anda tak trade 3 wave kecil. Faham? Anda tak trade 3 wave kecil dia. Anda akan tunggu yang besar dia. Kalau ni, anda tunggu yang besar dia. Kalau ini ada incomplete sequence, anda trade. Ya, macam tu. 5, 9, 13. Kalau anda kira yang ni juga, dalam ni ada 5. Lepas tu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi anda jangkakan satu correction yang besar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak dapat. Kampung lain. Kita tunggu satu yang komplit. Dia macam ni. Anda tunggu satu cycle. Tiap kali satu cycle 5, 9, 13, dia akan, maksudnya setiap kali lepas nombor ni, dia dijangka akan membetulkan yang besar ni, yang keseluruhan ni. Kalau ini 9, dia akan dijangka, tiap kali yang macam tu, ada jangka dia betulkan ni. Faham? The moment dia sampai equalate, anda jangka dia buat yang besar. The moment dia sampai 1 dan 2 ni, the moment dia sampai 100, anda jangka dia buat yang besar. Kalau dia buat 1618, anda akan kira yang kecil-kecil dia. Maksudnya 1, 2 kan. Anda tengok 1, 2. Lepas tu dalam ni berkeluk kan. 1618, dia sampai 1618 dan anda nampak dia macam 1. Anda kira yang lekuk ni. Kalau dia 5, 9 atau 13 ataupun tambah 4, dia dijangka akan buat wave 4 yang besar. Faham? 3, dia dijangka akan buat wave 4 yang membetulkan ini. Kalau dia belum sampai, dia masih kecil-kecil macam ni. Kalau kita kira dia baru sampai 11 kan. Dan ini lebih 100. Dan anda jangka ini sebagai satu motif. Anda jangka dia akan buat 13. Maksudnya turun dulu, naik balik. Benda ni berulang-ulang. Anda tengoklah dalam semua chart, semua saya buat. Itu yang saya kira. Kalau anda tengok saya kira benda-benda ni. Itu yang saya kira. Saya kira benda-benda ni. Trade bila ada kampung lain dalam struktur anda. Bukan semua lekuk tu tradable. Bukan. Okey. Jadi kita nampak untuk indeks adalah ke atas untuk semasa. We are looking at index sedang masih lagi meneruskan pengukuhan untuk semasa. A bit more, sikit lagi sebelum satu correction berlaku. Yen pair tak ada banyak, yang kita cuma nampak perubahan raket JPY. USD JPY dijangka, ini ingat kawasan ni dah sampai equal. Kawasan ni dah sampai equal. Jadi kalau anda katakan ini equal, anda jangka kat sini 3 wave, anda tengok kira dia 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau dia adalah sebagai motif, sebagai ni, kalau dia adalah sebagai 3, 7, 11 tu. Faham? Ini sebagai korektif, habis. Ini habis 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang korektif ni dikira 1, 6. 7, 8, 9, 10, satu lagi. Dan ini akan kuat. Dan nampak tak? Bila tiap kali nombor 11, 3, 7, 11, 15, 19,
Kalau dia belum sampai dekat 100, kita extend dia. Dia dalam kawasan equilibrium. Nampak tak? Yang kecil ni pun dah 11. Yang besar ni pun kalau kita tambah dia adalah nombor jumlah untuk korektif. Dekat sini dekat sini. Itu dia urusan. Ini dalam equilibrium. Anda akan dapati benda ni berulang-ulang. Saya pun tak tahu kenapa. Itulah elite wave. Itu dia. Bukannya anda main lukis je. Orang ramai tu lukis je. Itu caranya analisa elite wave. Anda tengok kepada jumlah-jumlah lekuk ni. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ni 7. X konektor dikira sebagai 1. 8. 8 campur dengan 11 tadi dan seterusnya. Nombor-nombor korektif. 3, 7, 11, 15, 19, 23, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Benda-benda itulah. Ni dia. Ini dalam kawasan support ni tau. Anda akan tukar ini kepada menjadi ni kalau dia break 1618. Kalau nombor dia kata dah turun macam ni. Ni turun. Lepas tu dia naik. Dia turun balik. Ini tak dapat habis kat sini. Dia menjadikan ini 11, 12, 13. 13 kalau kita kata ini korektif dan ke atas, dia tak dapat habis 13. Dia kena buat macam ni. 14, 15. Ingat, 3, 7, 11, tambah 4, 15. Dan dia naik. Kalau dia turun, 15, 16, 17, break up 1618, kita akan jadikan dia sebagai motif. Faham? Ini akan jadi 1, 2, 3. Ni tak dapat nak jadi ni. Sebab 17 nombor untuk impulsif. Anda tengoklah cat semua. Cat semua macam tu. Saya kira benda tu, saya bukan ni 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira 3, 7, 11. Itu yang saya kira. Bukannya main shot lukis 1, 2, 3, 4, 5 je. Tu tak dapat. Anda buat elite wave cara tu, itu melukis elite wave. Anda bukannya analisa pasaran. Anda main lukis je. Kalau setakat lukis, semua orang boleh lukis. Letaklah apa-apa nombor kat situ. Faham? Itu yang kita kira. Itu yang equilibrium semua tu. Kau nak faham apa kaitan dia, wave sequence, Fibo, itu kaitan dia. Jadi ini tak dapat habis kat sini. Ini tak dapat habis kat sini. Satu kita jangka dia bawah lagi satu, dia buat low lagi satu. Barulah dia dapat 1, 2, 3, 4, 5 berbanding dengan atas ni 11. Saya tak tahu. Okey. Kita nak tengok dia dalam kawasan kita tak predict truncation, Wimon. Anda tak akan tahu dia truncated ke tak, kecuali instrumen-instrumen lain menyokong. Faham tak? Kita tak akan tahu. Saya akan base 100%. Saya tak akan base 764, 618. Tak dapat. Sebab itu saya tak predict truncation. Kalau dia ni truncated lah dia. Kalau UJ naik, CAT JPY naik, tapi kena faham, kalau ini naik dan dia bersama dengan kekuatan US dollar, kalau ini pun naik, GU jatuh. Kalau GU jatuh lebih laju daripada UJ naik, GJ masih jatuh. GJ masih jatuh. Faham? GJ masih jatuh. Sebab itu ada nampak saya kadang-kadang saya terpaksa letakkan dia sebagai satu flat. Saya tak suka letak flat. Sebab itu saya terpaksa letakkan dia sebagai flat. Sebab kalau tak, kiraan dia jadi lain. Dalam time frame kecil ni, sebenarnya time frame kecil kiraan dia tak sama. Apa pun anda tak jangka truncation.
You don't predict truncation, Wimon. Anda cuma tahu dia truncate dan confirm truncate bila dia break out. Dalam kawasan ni anda tak trade. Itu je. I assure you, kalau anda cuba untuk trade dalam kawasan ni, it can happen, dia boleh naik, dia boleh turun. Saya tak tahu. So don't predict truncation. Dia dalam tu je. Dia nombor-nombor tu je. 3, 7, 11, 5, 9, 13, 17, 21. Dia nombor-nombor tu je, Pian. Dia nombor-nombor tu je. Tak lari. Tak lari nombor-nombor tu. Kenapa saya tak tahu. Itu yang Elliot kata sifat psikologi pasaran. Bukan hanya wave 1 tu apa, wave 2 tu apa. Kepada jumlah-jumlah lekuk ni. Dan applicable sampai hari ni. Macam mana Mamat tu berfikir. Okey. So untuk GJ ni saya berminat GJ ni saya berminat untuk long daripada bawah tu. Sekiranya dia buat wave 4. Kalau dia tak sampai, saya tak kejar kat situ. Okay. Cuma dapat kira dia kalau A ni break. Kalau dia tak break, dia naik. Dia break naik lah. Simpan kalau menabung dari umur 2 tahun, insya-Allah dah boleh beli pulau dah. Cincin pun boleh beli kan. Okey, kalau dia break A ni baru kita dapat kira. Sekarang ni tak dapat nak kira, tak tahu. Okey, ni sideways market. Kenapa nak trade DJ? Yang kenaikan ni pun 3 wave. 1, 2, 3. Ini nampak macam 5 wave. So anda tak beli, tak buy, tak sell apa kat sini. Anda tak touch dia. Dia break, kita tunggu bawah. Lain daripada tu, tak minat dia. Itu GJ. AJ pun masih, ini saya letakkan triangle. Ini mungkin 1, 2, kalau betul ini mungkin macam ni lah. 1, 2. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2. Faham tak? Okey. Tapi kita tak tahu dia dalam sideways. Macam mana? Kalau tanya saya, dia ke mana, saya tak tahu. Pada waktu ni, seperti yang saya lukis. Dia boleh buat 1, 2, boleh. Tunggu dia buat kerja. Dan ada incomplete sequence, kita trade. Yang dia tak ada, kenapa kita nak trade? Itu dah berjudi. So, jangan sebab JPY kita kata ke atas, AUD aku cari long kat sini. Itu tak dapat. Sebab obviously, structure UCAD tak sama dengan AUD US dollar. Okay. Jadi CAD JPY kita ada position. Ini dah risk free ya. Okay. CAD JPY anda sepatutnya dah ambil partial. Yap. Structure UCAD tak sama dengan AUD US dollar, dengan GBP US dollar, tak sama. Nampak kan? Kita pernah sebut benda tu tak? Ke kanan, tunggu dia ada trend baru trade. Retail trader anda ikut trend. Ikut trend, tunggu ada trend. Tak ada trend, anda nak buat apa? Belajar untuk tak entry. Bukannya buka chart terus entry. Okey. CAD JPY saya ini benda sama. Dia daripada higher high. Dia daripada higher high. 11, kalau anda kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan kita jangkakan dia dah habis. Boleh tak dia turun bawah lagi? Boleh. Ini sebagai 3, ini sebagai 4 dan sebagai 5 ke bawah. Apa pun saya ambil stance yang lebih agresif. Kita jangkakan ini dah habis sebab UCAD. UCAD mungkin UCAD
ada kemungkinan, saya tunjukkan apa yang mungkin UCAT. Ini adalah C. Ini adalah B. Nampak? Sorry, ini B. Ini macam ni. Ini 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Ini tak perlu berlaku. Faham? Dekat-dekat dah tu. Kalau ini breakdown ke bawah, ini masih B. Saya masih tandakan macam tu. Saya cuma dapat confirm kalau dia break bawah ini. Bawah ini. Bawah 3 ni. Cumanya saya ambil yang lebih ni. Kalau dia break bawah 5, anda rasa US dollar ke mana? Satu, apa pun anda buat, anda tak pergi long US dollar. Biarpun saya tandakan dollar index ni macam ni. Ini dekat-dekat dia ni. Ingat dengan NZD yang kita sebut semalam. Kalau NZD ni breakout ke atas, daripada bawah ni, kiraan dia adalah motif. Kiraan dia adalah motif. Faham? Sebab sini dah jadi 13. Ni maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kiraan waktu ni adalah kiraan dalam korektif. Kalau dia breakout ke atas 14, 15, itu adalah 5, 9, 13, 17. Itu adalah, dia kena habiskan 16, 17. Faham? Dia kena buat macam tu. Baru, dan ini adalah ke atas. US dollar tak ada dah. Asalkan anda tak pergi long US dollar, anda okey. Selagi anda tak pergi long US dollar, anda okey. Pada waktu ni, dia tak buat lagi. Satu, saya tak lukis dia. Trade apa yang kita nampak. Pada waktu ini tak. Sebab itu UCAT saya tandakan macam ni. Ke atas. Boleh kalau dia breakdown ke bawah. Oh, dah tukar trend? Belum. Saya akan letakkan ini sebagai B. Ini sebagai macam ni. Ini 5. Habis kat sini. Dah tukar trend? Belum. Dia cuma tukar bila dia break bawah ni. Ini sideway. Faham, Imam? Bukannya break invalidation terus kata dia tukar trend. Tak. Tapi sekiranya NZD ni breakout ke atas, dan kita tahu sini 1618, dan itu mengukuhkan pendapat bahawa kita dah tak ada US dollar punya kekuatan. Dan itu boleh menyebabkan gold ni terus naik. Gold dah dekat-dekat. Gold dah sampai kawasan equal leg tau. Gold ni dah sampai equal leg. Dah masuk dah. Nak sampai. Dah sampai dah. Gold ni. Kalau ini breakout 1618, NZD US dollar buat ke atas, UCAT breakout ke bawah, tak ada dah US dollar. Tak ada dah US dollar. Saya cuma tunggu incomplete sequence je, US dollar punya pair. Nampak? Tu yang saya kata semalam, 2 hari lepas ke. Kita trade CAT JPY sebab dia je ada set up. Bukannya sebab Bank of Canada ke, apa ke, bukan. Kita trade ni CAT JPY sebab dia je ada set up. Untuk kita nak short US dollar. CAT JPY long adalah sama dengan UCAT short. Faham tak? CAT JPY long adalah sama, kalau anda long yang ini, adalah sama dengan UCAT anda short. Kita ambil CAT US dollar
terbalik, sama je. Okey, adalah sama dengan anda pergi, faham tak? Boleh? Nampak? Kita tak trade USD CAD sebab kita jangkakan US dollar masih ada satu kekuatan. Okey? Yang ada set up untuk kita nak shortkan UCAD adalah CAD JPY. Kita tahu dia sama. Nampak tak dekat chart? Dia tak akan satu-satu lekuk sama. Tapi pergerakan dia lebih kurang. Faham? Okey, nampak? Saya harap ini jelas. Of course dia tak satu-satu-satu, tapi kita tahu struktur dia tak lari. Kenapa ni? Oh, lama saya suka conteng-conteng ni kan. Macam-macam dekat chart berconteng ni. Okey, kita tahu struktur dia tak lari. Kita tak trade seperti saya sebut USD CAD sebab kita jangkakan satu lagi kekuatan US dollar. Okey, kita nak masuk benda tu sebab mungkin US dollar tak naik dah. Yang ada set up CAD JPY. So apa dia ada set up? Yang sini. 3 wave sama lah. Okey. 1, 2. Lepas tu kita masuk dekat area ni. Ini yang ada set up. Jadi kita masuk yang ni. Boleh? Okey. Lain daripada tu kita ada. Okey, itu adalah untuk CAD JPY. Jadi kalau anda trade yang itu, alih anda punya stop loss satu dah tutup Dia ada 2 position. Satu kita dah ambil separuh 50%. Satu lagi stop loss anda letakkan bawah ni. Bawah ni Saya dah terangkan kan? Sebabnya dia punya ni lebih daripada jumlah stop loss dia. Jumlah partial tu, yang separuh position tu, lebih banyak daripada ni. Jadi anda cuma alihkan kat sini. Tak payah letakkan DE. Ni akan loss lah satu position. Satu position win. Jadi kita anggap dia sebagai satu setup. Dia sebagai satu R. Satu kita pecahkan R kita kepada 2. Okey? Ini adalah untuk CAD JPY. Biar dia lah. Dia pergi. Bagus lah. Kita nak tengok yang sini nanti berapa jauh. Apa ada benda ni. Okey. Kita nak tengok yang ini nanti. Okey. Wave ketiga dia berapa jarak dia. Kalau dia 1618, then TP kita akan besar lagi. Kalau tak sampai 1618, then ini tak ada. Ini mungkin pergi jauh tau. CAD JPY. Kalau CAD JPY extend, then saham pun extend. Nampak? Okey. US dollar. US dollar. Ni, ini yang penting Anda nak tengok ni dekat-dekat dah ni Waktu ni, ini wave 1. Ini 1. Sini 2. Kalau ini breakout ke atas, okey, kita tahu sini adalah area 161.8. Ada tarik Fibo. Tarik Fibo. Saya tak dapat dah nak tandakan dia sebagai A, B dan C. The only way kalau saya nak tandakan dia kalau dia breakout ke atas adalah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini akan 1, 2, 3 ke atas. Jadi kalau ini ke atas, dollar index ni akan break benda ni. Pada waktu ini, dollar index dekat equal leg. Nampak tak semua ni satu cerita? Rosan? Nampak? Dia ni kat equal leg. Kalau ini breakout dan break 1618, anda kira jumlah lekuk dalam ni adalah lekuk adalah jumlah lekuk untuk motif. Anda tak dapat lukis dia A, B dan C.
Satu-satunya cara cuma 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Sebab tu saya letakkan 1618 alert kat bawah ni. The moment dia kena alert, saya akan kira berapa jumlah lekuk dia. Waktu tu tak ada dah US dollar. Kita akan habiskan ini sebagai W, X dan Y. Faham? Kita akan habiskan ini sebagai A, B, C, W. X, A, B, C, Y. Tak ada dah dia ni. Sebab itu anda tak pergi long US dollar. Apa pun. Tak, anda tak pergi long dia. Ni sebab dia. I hope semua ni amat clear. Sebab tu anda tak pergi short gold. Anda tak pergi short gold daripada sini. Jangan. Jangan pergi short gold. Ni Zul tanda ke bawah ni boleh short ni. Jangan. Ini boleh lonjak 1, 2, 3, 4, 5. Sia-sia je. Anda dah tengah long nampak Zul letak ni nak short aku keluar tu. Tak. Saya dah pesan. Minggu lepas saya dah pesan ni. Kalau anda dah long gold minggu ni. Kalau anda dah long gold daripada sini ataupun sini. Anda hold dia gold. Ini boleh pergi jauh. Anda keluar separuh, ambil separuh profit anda. Dan anda ambil risiko yang dia dah pergi jauh lagi. Kalau anda hold dekat sini, hold daripada sini, kan, dan dia pergi, anda tak akan jumpa harga gold 1780 ni lagi. Faham tak? Kalau level ni pergi, kita sedang bercerita mengenai ini tau. Kita sedang bercerita mengenai WX, Y, 4, dan ini pergi sini. Mana weekly saya? Ini. We are talking about 2000 lebih. Anda tak jumpa gold pada harga tu dah. Faham maksud saya? Ini yang sini. Kalau anda kena BE kat sini yang anda tak rugi tetapi hilang potensi, kalau ataupun anda ambil profit $50 kat situ, yang anda hilang potensi untuk gold pergi another $1000, fikirkan apa yang anda buat. Faham? Anda kalau ataupun anda kena BE, sedangkan dia ada potensi untuk pergi 2009. Faham maksud saya? Okay, gold, silver, tu yang saya cuba juga untuk masuk GBP AUD. Nampak saya cuba untuk masuk Euro AUD. Faham tak kenapa, Wimon? Faham, Rosan? Kenapa saya duk cuba untuk masuk Euro AUD ni semua? Sebab kalau betul US dollar lemah, we are looking at ini. Ini. Wave 3. 3 dalam 3. Sebab itu saya duk cari benda ni. Kalau dia ada bounce dia, saya masuk. Bounce dia saya cuba masuk. Untuk Euro, AUD, benda-benda ni. Saya cuba untuk masuk. Okay, kalau dia trunket kat sini, dia break out 5 wave, trade. Ni, try untuk tengok daripada sudut time frame besar. Apa yang anda nampak? Pergi time frame besar, tengok apa yang anda nampak. Jangan cuma tengok 1 hour, hidupku matiku kat sini. Tak dapat. Anda kena tengok dia apa sebenarnya jadi kat time frame besar. Dan anda faham apa yang anda sedang lihat. Jangan cuma tengok, oh Zul letak H1. Letak H1 je. Saya rasa saya macam nak buang H1 ni. Sebab ramai yang terperangkap dengan H1 ni. Cuba untuk trade time frame kecil dan tak lihat di time frame besar apa sebenarnya anda lihat, kan? Try tengok di time frame besar what actually anda sedang tengok. Jangan cuma terperangkap dengan setiap lekuk ni 5 breakout trade, breakout tak. Anda kena tengok apa sebenarnya time frame besar. Tak dapat. Kalau anda nak pakai edit wave, kalau anda try untuk trade setiap lekuk, saya jamin anda gagal. Saya berani bagi jaminan anda gagal. Dia tak dapat dipakai. Anda akan kecewa dengan edit wave. Anda akan kecewa dengan, seriously. Okay?
ada soalan. Apa yang kita tengah tunggu adalah kepada whether gold ni, whether dollar ni, apa sebenarnya dollar nak buat sekarang ni. If dollar break out, that's it. Break out ke bawah. So, kalau dia break out ke bawah, nampak daripada B ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau anda ambil daripada belakang, 7 campur 5, 12 campur kat sini 13, itu nombor, faham tak? Ni. Kalau dia break out ke bawah ni, turun ke bawah. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu nombor motif. Tak, masalahnya ramai yang guna, dia tak tengok time frame besar kan. Cuma nak try trade H1. Saya jamin anda gagal. Saya berani bagi jaminan anda gagal. Kalau anda cuma tengok H1, bukan H1, tak refer time frame besar. Saya jamin kalau anda guna benda ni, anda gagal. Saya berjanji kepada anda gagal. Faham? Anda kena tengok, okey, H1, H4 apa Apa saya buat? Daily apa? Anda kena tanya soalan tu. Bukannya H1, oh ni buy, ni sell. Tak dapat. Saya jamin anda gagal. Saya berjanji anda gagal. Kalau pakai cuma tengok H1, oh ni ada blue box trade. Tak dapat. Anda kena tengok di time frame besar apa dia buat, apa sedang berlaku. Faham apa kalau break ni? Ni count dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Okey, itu adalah nombor untuk motif. Anda akan tunggu 3 wave besar, break out 5 wave, dan kita akan ada US dollar yang lemah. Asalkan anda tak ingat kita berada dalam equilibrium area. Itu cerita hari ini ya. Cerita hari ini, dan kebetulan kita ada, bukan kebetulan ya, kita ada ECB pada malam nanti. Ini something yang boleh kita tengoklah apa impact dia kepada US dollar. Nampak every time kan, bila price berada dekat equilibrium, cantik-cantik kat support resistance kan, kita akan nampak ada je news waktu tu. Ni adalah something yang berulang dalam market kan. Something yang berulang. Okey, jadi saya savekan dahulu market outlook. Apa yang kita tengok adalah benda-benda tadi yang kita cerita. Some of it adalah yang lebih besar, maksudnya kepada time frame yang lebih besar, jadi saya tak sentuh dulu. Sampailah price tu dekat-dekat sampai kat sana. Petang nanti kita tengok. Okey, anda boleh lihat market outlook dekat Discord. Kita berhenti lihat dulu, ingat Indian dollar, US dollar ni. Tengok yang tu nanti. Kita berhenti lihat dulu, kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.